العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 27 hari bulan 12 2024 bersamaan dengan 25 Jumadal Akhirah 1446, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Di mana dalam siri ini kita masih lagi dalam kitab dalam rukun beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, iaitu rukun yang keempat. Yang rukun yang keempat, beriman pada Rasul. Bagi pelajar yang ada kitab, sambungan kita pada kali ini muka surat 96. Muka surat 96 di bawah tajuk beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik kita ni perbincangan kita iaitulah tentang beriman dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ni Nabi yang mulia, Nabi yang terakhir, dan dia merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala Nabi dan segala Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi para jemaah sekalian, dalam siri yang lepas kita bincang tentang uh, berapa orang semua Nabi. Jadi riwayat yang ada, saya tak kata riwayat yang sahih, riwayat yang ada iaitulah 124,000 orang. 124,000. Itu riwayat yang ada. Kemudian Rasul 313, ada kata 315, jamman ghafiran, bilangan yang ramai. Dari kalangan 313 tersebut dalam Quran 25 orang. Kita dah bincang dalam siri lepas dengan beberapa bait syair tentang bilangan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian daripada 25 itu dia panggil ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul iaitulah rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat berdepan dengan kaum dia. Ada 5 orang, iaitulah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, sambungan kita pada kali ini muka surat 96 di bawah tajuk beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa perkara dalam kitab ini telah menyenaraikan kepada kita sebanyak 13 perkara yang kita kena tahu, yang kita kena belajar, yang kita kena reti tentang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan baca setakat mana masa sempat. Kalau habis, habislah. Kalau tak habis, kita sambung dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Kata orang pergi laju, kalau tak faham rugi juga. Terlalu perlahan pun rugi masa pula. Jadi kita cuba taufik di antara membacanya dan memahaminya, insya-Allah. Beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan asas yang utama daripada asas-asas iman. Beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan asas yang utama daripada asas-asas iman. Tidak terlaksana iman kecuali dengan beriman kepadanya. Maknanya kita iman kita ni tak betul-betul mantap kecuali dengan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firmanullah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan ingatlah bahawa sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
Maka sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu api neraka yang menjulang-julang. Jadi kita ingatlah, kita dah surah Al-Fath ayat 13, kita sudah bincang dalam siri-siri yang lepas bahawa matematik akidah 6 tolak 1 kosong. Nah, bukan 6 tolak 1 5. 6 tolak 1 kosong, 6 tolak 2 kosong, 6 tolak 3 kosong. Yang betulnya tak boleh dipisahkan. Nah, bahkan di antara rasul-rasul yang warid dari yang sabit kerasulannya dalam Al-Quran, kalau kita tolak pun tidak menjadi keimanan para rasul. Jadi kita kena hati-hati dan kita kena buat penjelasan dalam masalah ini insya-Allah. Baiklah, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Maksudnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kembar, tak boleh pisah. Dua syahadah ini tidak boleh dipisah. Kita beriman dengan Allah dan kita juga beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kata saya nak habis separuh ya, no. Nah, ini seperti orang golongan anti hadis ni. Dia pakai Quran je, sunnah tak pakai. Kita kata tak sah awak punya perjalanan hidup. Hadis ini rawahu Muslim. Tidak sempurna beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan melakukan perkara-perkara berikut. Nah, jadi dalam ni kita sudah huraikan ada berapa 13 perkara yang perlu kita hayati dan perlu kita pelajari. Yang pertama, nah, ini kita nak beriman dengan Nabi kita sallallahu ada 13 perkara. Yang pertama, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Panjang lagi lah. Yang pentingnya kalau kita ingat hak tu pergi kemah dah tu insya-Allah. Ha. Hashim dari keturunan Quraisy, Quraisy dari keturunan Arab, Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Itulah apa ni keturunan dia. Nabi SAW sempat hidup di atas dunia ini selama 63 tahun. Umur dia 63 tahun Nabi kita wafat. 40 tahun sebelum dibangkitkan menjadi Nabi dan 23 tahun selepas menjadi Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi umur Nabi kita pendek nak banding orang Nabi lain. Nabi Nuh berdakwah saja 950 alfasanatin illa khamsin. Nabi kita 65 sudah wafat. Nah, dan umur Nabi sebut dalam hadis umur aku ni tak majoritinya di antara 60-70. Jadi kita ni kalau dah naik umur 60 tu berhati-hatilah tuan-tuan. Bermakna kita sudah masuk dalam zon apa ni zon lebih dekat kepada kubur pada adatnya lah. Pada adatnya begitulah suasana. Jadi tak bolehlah kita berani-berani lagi nak buat maksiat. Kan? Umur berapa pun tak kira, mati ni bukannya ada skill tertentu. Selagi tak cukup umur 60 tak mati. Dia tak ada syarat. Umur berapa baru beranak dalam perut pun dah mati. Jadi kita kena usaha supaya kita sentiasa duduk atas landasan yang menjaga iman, jaga Islam, jaga tauhid, jaga akhlak supaya kematian kita kematian yang penuh dengan husnul khatimah yang layak kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan layak kita untuk syurga insya-Allah. Yang kedua. Perkara yang kedua, membenarkan semua khabar yang dibawanya. Jadi hok mana kita dapat maklumat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang jelas, mesti kita kena terima. Melaksanakan semua suruhannya. Maknanya suruhan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kategori. Satu dia panggil suruhan berbentuk wajib fardu. Satu lagi sebutan berbentuk sunat pilihan. Tapi sebagai kita ahlus sunnah,
Pencinta sunnah, tak mungkin kita kata hak ni sunat je. No. Ini kita bimbang hari ni sebahagian orang berfalsafah. Tahu falsafah? Dia kata kita belajar dah ke dalam ilmu fardu ain dulu. Yang sunat kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak ada apa-apa. Jadi kita relax lah bro, tak usah duduk cakap banyak lah. Kita kata tidak sama sekali. Jadi Abu Anas guna satu pendekatan baru, bukan barulah, pendekatan yang lebih ke arah memotivasikan kita. Yang sunat buat boleh pahala, tak buat, jawab, rugi pahala. Biar kita rasa satu kerugian. Bila kita rasa bila tak buat sunnah ni satu kerugian. Barulah kita pulung betul-betul. Kalau tidak, kenapa tak solat sunat? Tak berdosa. Tak masuk neraka tak guna sunat. Masalahnya hak sunnah. Yang sunat yang dianjurkan oleh Nabi SAW, kadang-kadang manusia ni tak sungguh. Tapi yang direka oleh Tok Ayah, yang direka oleh Tok Syekh, yang direka oleh Puak Habib, yang ni dia pulung betul-betul. Kita kata rugi tuan-tuan. Lorong kita ke syurga melalui dua larat saja. Lorong Quran dengan lorong sunnah je yang kita akan sampai. Lorong orang lain itu lorong sokongan je. Jangan dia kata ini ya. Lah, jangan berani-berani. Hmm. Maka segala yang ditegah oleh Nabi SAW sama ada tegah secara qat'i haram ataupun tegah berbentuk makruhat, benda yang tidak elok kita tinggalkan. Cuma yang tinggal makruh tu kalau buat pun tidak berdosa, tapi sebagai ta'adduban, beradab kita dengan Nabi SAW, jadi Nabi tak suka, kenapa kita nak buat? Jadi itulah yang sepatutnya. Ni ada manusia ni, anda tengok dalam video, terang-terang dia lawan. Dia kata masalah kita cinta ke Nabi ni, nak buat perarakan tentang melahirkan kelahiran Nabi. Kalau Nabi larang pun kita buat. Kita kata Masya Allah. Dia kata kaedah dianya adab sebelum apa ni? Adab sebelum ittiba. La, ini satu kaedah yang pincang dalam kita beriman dengan Nabi SAW. Adab mesti ittiba. Itu baru betul. Ni tak apa tak beradab pun. Nabi larang pun kita nak buat juga. Apa teori yang dibuat ini? Apa kaedah sunnah yang dipakai ini? Kita kata ini kaedah yang berbahaya para jemaah sekalian. Sebab kita buat teori sendiri yang menyebabkan kita pergi buat rekaan yang tidak dianjurkan oleh syarak, oleh Islam. Kita kata ini cukup berbahaya. Kita ni panjang ni 13 ni. Kalau syarah panjang kan break tengah jalan. InsyaAllah. Yang ketiga. Beriktikad. Mana beriktikad? Mana kita yakin, kita percaya. Itu makna beriktikad. Maknanya kita yakin dan kita percaya bahawa Nabi SAW telah diutuskan oleh Allah untuk semua jin dan manusia. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang dikecualikan daripada mengikuti baginda Nabi SAW. Jadi dia makhluk ni banyak. Yang pertama malaikat. Malaikat dia tak masuk sebab dia direct terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya illa la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru, itu dia panggil cara malaikat. Kemudian hayawan. Hayawan tak ada masalah, dia makan, dia minum, dia berak, dia kencing, lepas tu dia mati. Tapi yang ada tanggungjawab dia panggil taklif ataupun mukallaf, kita manusia dengan jin. Ni. Dan Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia dengan jin dua-dua sekali. Jin tak ada nabi. Dia tak ada nabi jin. Ada satu buku yang anda baca, Sulaiman Ashkar atau mana, dan buku ini dinukil oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awan dalam kitab dia Beriman Kepada Malaikat. Dia kata jin pernah tulis surat kepada mufti manusia untuk menjawab soalan dia. Sebab bagi dia jin ni dia tak ada nabi sendiri. Nabi dia kena ikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia itulah dia kena ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia ni tak kira bangsa, tak kira rupa, tak kira asal ke dia manusia, maka dia wajib mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebagaimana firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua. Allah surah Al-A'raf ayat 158, mana Allah Taala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bagi tahu kepada manusia, aku ni rasul kepada kamu semua. Syarqan wa gharban, timur barat, utara selatan, kutub tak kutub, semua sekali asalkan dia manusia, maka dia wajib berasulkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada rasul lain. Jangan duduk pandai-pandai rasul Melayu nak lantik dia sendiri. Kita kata itu ajaran sesak tu. Jangan duduk percaya. Kita ni pakai rasul Melayu. Ha. Macam-macam Melayu ni dia nak jadi belaka dia. Hmm. Jadi kita kena tahu. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Beriman dengan risalahnya. Risalah tu maknanya dengan bawaan yang dibawa Rasul tu, utusan Allah Taala. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal dan nabi yang terakhir. Tak ada. Maknanya dia panggil apa ni? Kita kena beriman nabi yang pertama kerasulan dia. Yakin bahawa nabi kita ni diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan membawa risalah ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah. Kita kena yakin bahawa kita terima. Kalau tak yakin, pergi awak. Tak ada orang nak terima, tak ada orang percaya dengan kita. Ini cukup berbahaya sebab dia tidak yakin dengan apa yang dia ada. Kita kata itu cukup berbahaya. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 40, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tetapi dia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, utusan Allah dan kesudahan segala nabi-nabi, makna penutup segala nabi. Mana tak ada lagi nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata ada lagi nabi tu, kita nak kata ajaran sesak lah, senang. Kalau kecek bahasa Kelantan ni dia panggil orang yang mengaku dia nabi tu, dia panggil orang tokpuk. Orang tokpuk ni orang sewe lah, senang. Guna bahasa padahal lah apa buat mengaku jadi nabi ni. Kalau kata sesak dia tak sesak. Kata orang sewe, orang tak betul jalan. Orang Kelantan kata orang tak empuk. Jadi orang tak empuk ni orang tak kira lah. Serah kau boleh kita dalam mana-mana. Tapi ada cerita nakal ni. Orang ni dia ngaku jadi nabi. Ngaku jadi nabi. Jadi pihak kerajaan ambil dia letak dalam penjara. Letak dalam penjara. Jadi pegawai penjara, ustaz dia hok pergi melawat dia tu nak betul ke otak dia. Kau nak seminggu duduk sini. Terima wahyu baru ke tak? Lah dia kata ustaz ni. Mana ada wahyu baru? Ada taubat ke tak? Tidak taubat. Kita nak terima wahyu ni malaikat mari. Habis malaikat mana nak masuk dalam penjaranya? Nak suruh terima wahyu baru lepas keluar. Hei, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan lah pegawai penjara, agak-agaknya berlepuk tak atas pedai Pak Cik mengaku jadi nabi ni. Hei, orang Kelantan kata tak berkeruk dahi dia punya pembohongan dia tu. Dia panggil tak berkeruk dahi ni maknanya cara dia kelentong tu penuh confident. Tak kata malu-malu. Taubat dah nabi apanya. Tak. Dia kata awak ni mari tanya wahyu terima ke tak terima. Mana ada wahyu dalam apa ni? Mana ada wahyu malaikat mana nak masuk dalam penjara ni? Nak dengar wahyu baru lepas saya keluar. Hai. Allahu Akbar. Nasib baiklah Tuhan tak letak kita jadi pegawai penjara situ dah. Kalau tidak kita berlepuk tak ada ilmu ni klien. Alah. Gerai juga. Kau tak gerai tuan-tuan? Tak pasal gerai kau. Mana orang buah besar ni dia tak, orang panggil tak malu mata, tak berkerut dahi dia punya cara pembohongan dia tu. Baiklah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah.
dia panggil Khalilur Rahman, mana kekasih Tuhan Ar-Rahman, penghulu sekalian anak Adam. Ha, jadi jawab dia Nabi apa ni? Nabi sebut dalam hadis, dia kata kalau aku ambil kekasih teman rapat aku ni, nah saya Abu Bakar lah teman. Tapi walakin kini Khalilullah, tapi aku ni kekasih Allah Taala. Jadi aku terus beribadat mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Dan Nabi kita penghulu sekalian anak Adam. Nabi kita ni sebagai apa? Penghulu bagi anak Adam. Penghulu anak Adam, dia ketua bagi anak Adam duduk di situ. Dia ni penghulu. Orang panggil apa ni? Ketua bagi segala anak Adam duduk di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ingat dia punya kelebihan tu. Nabi SAW diberi kuasa syafaat yang besar pada hari kiamat. Dia panggil Asy-Syafa'atul Uzma. Asy-Syafa'atul Uzma. Kuasa syafaat yang tertinggi. Dalam doa kita dalam azan, wa ba'ashu maqaman mahmuda. Dia panggil makam tertinggi itu, dia panggil kuasa syafaat yang paling besar sekali. Ah. Dan uh, yang mempunyai darjat yang tinggi dalam syurga, Nabi SAW mempunyai kolam, dia panggil Al-Haud. InsyaAllah kolam ni kita akan bincang nanti dalam bab beriman pada hari kiamat nanti, insyaAllah. Nabi mempunyai kolam yang didatangi oleh seluruh umat. Jadi pada bila kita di akhirat esok, insyaAllah tuan-tuan dan puan doakan, Allahumma skini apa ni, ya Allah rezeki kepada kami dapat datang ke kolam Nabi SAW. Sebab kolam ni bahaya. Malaikat jaga, bukan semua orang boleh sampai ke kolam. Bukan orang semua sampai ke kolam. Orang yang beriman dekat dah dengan kolam. Tiba-tiba malaikat mari stop. No entry. Mu tak boleh masuk. Hai, Nabi pun terkejut. Sebab kita di akhirat esok, bila bangkit daripada hari kiamat esok, muka kita ni bercahaya. Kaki tangan kita kesan daripada wuduk ni bercahaya. Maka Nabi kenal orang tu. Tiba-tiba sampai dekat dengan kolam, uh, la yuzadan. Malaikat mari sekat. La. No entry kalau kita bahasa Arab. Mamnu ad-dukhul, tak boleh masuk. Nabi kata, kenapa? Umat itu, umat aku tu. Malaikat repot. Dia kata, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Tuan tak tahu apa yang mereka reka-reka ibadat selepas daripada Tuan tidak ada. Ini bahayanya orang yang mereka-reka. Kita nak reka fashion, nak reka buat kek, nak reka buat kereta, reka lah. Tapi jangan reka ibadat. Orang yang mereka-reka ibadat ni seolah-olah dia mengatakan bahawa Nabi tak sempurna ajaran. Na'udzubillah minal khuzlan. Baiklah. Alhamdulillah dalam CD yang lepas ada tunjuk sebuah buku yang menarik. Tuan-tuan cari buku ni. 41 kelebihan Nabi SAW mengatasi para anbiya yang lain. 41 kelebihan Nabi ni melebihi Nabi yang lain. Menarik kita ni. Tuan-tuan kena ada ni. Sepatutnya kita ada buku ni. Sebab dia menarik untuk diperbincang dan diperbahaskan. InsyaAllah. Firmanullah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maksudnya kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Mu ni manusia yang terbaik. Kita ni alhamdulillah kata. Walaupun kita malah ibadat, walaupun kita lemah bergantung ni, tapi kita umat yang terbaik. Alhamdulillah. Ya, kita umat terbaik, buatlah yang terbaik. Jangan duk bangga dengan title umat terbaik saja. Macam anak orang kaya. Saya ni anak orang kaya. Dia diri malah hangit dah. Kita kata tak jadi. Anak tok guru. Tapi dia malah baca. Biasa tak lulus juga. Jangan duk agak kaya tawa ayah gitu ya. Sama kat kita umat terbaik. Tapi amalan tidak terbaik. Macam mana kita nak kira? Tak jadi. Surah Ali Imran ayat 110. Penghuni surga yang paling ramai adalah dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak hurai satu-satu tuan-tuan, setiap poin itu ada je hadis yang menyebut tentang perkara tersebut. Tapi oleh kerana kita ni ringkas, jadi kita ambil orang panggil sebut je.
Sebut tajuk je. Dalil dia, huraian dia kena tengok dalam kitab yang panjang. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita cuba cari kitab yang lebih panjang untuk kita perbincangkan dalam perbincangan kita ni. Biiznillahi azza wa jalla. Risalahnya, ajarannya memansuhkan semua risalah yang terdahulu. Jadi bila mari Nabi SAW tak boleh pakai lagi Injil, tak boleh pakai lagi kitab Taurat, tak boleh pakai lagi Zabur, tak boleh pakai lagi dalam bab hukum. Dalam bab tauhid mereka sama. Kita dah bincang banyak kali dah dalam bab tauhid mereka hak sama. Dalam bab hukum ada perbezaan. Baik, yang kelima, perkara yang kelima yang kita kena belajar, kena tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menguatkan risalahnya dengan mukjizat. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar serta tanda-tanda yang jelas iaitu Al-Quran, kalam Allah yang terpelihara daripada sebarang perubahan dan penyelewengan. Mukjizat Nabi banyak ni dalam buku yang saya usahakan. Tuan-tuan dah ada ke buku ni? Kan buku apa ni, Tahzib As-Sirah An-Nabawiyah ni. Ringkasan sirah Nabi. Yang belum dapat lagi lah buku-buku yang diusahakan oleh Abu Anas ni. Tulisan saya, terjemahan Abu Anas, boleh didapati melalui apa ni, web www.dartaibah.com. Cari situ, terkumpullah buku-buku yang diusahakan oleh Abu Anas. Yang ada cetakan, yang ada stok, insya-Allah boleh ambil. Yang tak ada tu kita tunggu cetak baru. Jadi dalam buku ni, dalam buku Tahzib As-Sirah ini, Imam Nawawi bawa 50 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50 mukjizat. Tuan-tuan bacalah. Kemudian mukjizat al-mu'jizatul khalidatu, mukjizat yang kekal, mukjizat yang tak akan hilang sampai ke hari kiamat, iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang paling jitu sebab apa? Sebab dia kekal, relevan sepanjang hayat. Ada pun mukjizat yang lain seperti makanan jadi banyak, bulan, benda tu sudah berlalu, sudah berlaku. Yang sabit daripada Nabi semuanya telah berlalu. Tinggal depan mata kita Al-Quranul Karim. Firmanullah Ta'ala, tengok ni. Kalam Allah yang terpelihara daripada sebarang perubahan dan penyelewengan. Orang nak ubah Quran tak boleh. Orang nak seleweng tak boleh. Tapi orang boleh sekat manusia daripada memahami Al-Quran, itu berjaya. Penjajah, orang putih saya panggil. Orang putih ini penjajah kafir. Mereka dapat memesongkan kepahaman masyarakat Islam daripada Quran. Dia kata Quran ini untuk dibaca. Nak baca pun untuk acara-acara je. Nak baca pula baca ke orang mati, orang hidup, tak payahlah baca-baca. Akhir kali, undang-undang Quran tidak berjalan. Undang-undang Al-Quran tidak berjalan. Yang jalannya undang-undang look rek. Ini bahaya kita sekarang. Undang-undang look rek berjalan. Undang-undang Tuhan terbengkalai. Kita kata ini cukup berbahaya. Allah cabar orang kafir. Tengok dalam surah Al-Isra ayat 88. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Tak boleh buat. Tak sudut, orang Kelantan kata tak sudut kecil besar, tak akan boleh buat. Surah Al-Isra ayat 88. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah memelihara dan menjaganya. Suratul Hijri ayat 9. Mana Allah jamin Quran ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Tak ada sebab boleh seleweng. Cuma Allah Ta'ala tidak jamin dari sudut kefahaman manusia. Jadi ada manusia yang faham betul. Lebih-lebih lagi manusia yang berpegang dengan tafsir ulama-ulama yang muktabar di kalangan ulama salaful ummah.
dan ulama yang kemudiannya, ataupun ulama bukan ulama, orang yang tafsir Quran dengan otak dia sendiri, maka orang ini akan terpelanting daripada jalan yang benar. Wal iyazbillah. Kita minta berlindung Allah Taala daripada diselewengkan oleh penyeleweng-penyeleweng yang ada ini. Yang keenam, beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati ummah. Nah, ini kerja Nabi dah selesai. Nabi kita dah menyampaikan, Nabi kita sudah menasihati. Tidak ada suatu kebaikan kecuali ditunjukkan kepada umatnya dan menggalakkan mereka melakukannya. Jadi kalau jangan pasal itulah kita kata tuan-tuan dan puan tak payah reka dah ibadat ni. Kita tak perlu nak reka-reka ibadat. Sebab apa? Semua yang baik itu Nabi dah sampaikan. Semua yang baik itu Nabi dah sampaikan kepada umat dia. Tak tinggal apa satu. Nah, tidak ada suatu kejahatan, benda yang buruk, yang tak baik, kecuali ditegah umatnya daripada melakukannya dan menjauhkan mereka daripadanya. Jadi Nabi kita bagi tahu, oh ni tak molek, oh ni jangan duduk dekat, oh ni jangan buat. Sebab itulah apa ni bahayanya. Firmanullah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Nabi maknanya bila umat dia susah, Nabi susah hati juga. Sayang dia sungguh kepada umat. Yang sangat tamak, yang inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belah kasihan serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi yang diutuskan oleh Allah kepada umat yang terdahulu melainkan menjadi tanggungjawab ke atasnya untuk menunjukkan umatnya ke arah kebaikan yang diberitahu kepada mereka, dan memberi amaran kepada umatnya daripada melakukan kejahatan yang telah diberitahu kepada mereka. Ini Nabi, semua Nabi telah menjalankan tugas. Nabi kita Muhammad SAW telah menjalankan tugas. Tak ada siapa yang boleh mendakwa Nabi tak buat kerja. Jangan. Itu karut punya manusia yang cakap demikian. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Perkara yang ketujuh, cinta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mahabbah, cinta dan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kasihkan dirinya sendiri dan semua makhluk. Memuliakannya, menghormati dan mentaatinya. Kerana semua ini adalah merupakan hak Nabi ke atas umatnya yang telah diwajibkan oleh Allah dalam kitabnya. Kerana cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cinta dan kasih kepada Allah, dan mentaatinya merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita wajib. Dalilnya firman Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi syarat kitanya, kalau kita nak sayang kepada Allah Taala, ikut Nabi. Nah, jadi ni aku nak ikut Tuhannya, Nabi tak mau ikut, jawabnya tak betul awak. Tak usah duduk cakap lah. Tak usah duduk buah besar lah orang Kelantan kata. Mana ada boleh orang manusia keluar tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi diriku, sayang ke Nabi, lebih daripada dia mengasihi anaknya, bapaknya dan manusia seluruhnya. Kelapan.
Yang ini bab mahabbah ni jelas lah. Dalam buku risalah ni ana bawa satu risalah ada 10 tanda mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tanda. Tak masuk bergendang dalam masjid, tak masuk. Duduk menari-nari cinta Nabi, tak masuk. Tak ada dalam senarai itu. Ya, itu cerita lain. Yang ke-8, ah, mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta memperbanyakkannya, kerana orang bakhil ialah mereka yang apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengucap salam. Ingat molek, kita jangan jadi orang bakhil. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi orang bakhil. Bila sebut nama Nabi, semua kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Ikutlah, yang penting ada doa yang kita bacakan. Jangan sekali-kali buat Nabi Muhammad buat tak tidak yang macam sebut nama pak cik mak kampung dia. No. Itu manusia bakhil nama dia. Dia siapa nak jadi orang bakhil, itulah perangai dia. Nauzubillah. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Suratul Ahzab ayat 56. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wa asyra." Sesiapa yang selawat ke atasku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Rawahu Muslim. Selawat sangat dituntut pada beberapa tempat. Tulis ni. Selawat dituntut pada beberapa tempat. Yang pertama, dalam tasyahud ketika solat. Kita kena selawat. Lebih-lebih lagi tasyahud terakhir. Kunut. Tak kira lah kunut subuh ke, kunut witir ke, kunut nazilah ke. Solat jenazah. Takbir yang kedua selawat. Khutbah Jumaat. Selepas azan. Ketika memasuki masjid dan ketika keluar daripadanya. Ketika kita berdoa. Ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa tempat yang lain. Timbul lagi soalan. Jemaah tanya, Ustaz Abu Anas, selawat manakah yang paling afdal? Sebab kita dengar hari ni selawat macam-macam nama ada. Selawat api ada, selawat tu ada, selawat ni ada, selawat ni ada. Jawab dianya, selawat yang paling afdal mengikut analisa yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam apa ni? Dalam kitab dia. Ni, saya dah letak dalam buku zikir pagi petang ni. Kan? Ibn Hajar kata, selawat yang paling afdal iaitulah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Di antaranya hadis apa ni, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bila dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Macam nak selawat, Nabi kata, "Qulu," kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang paling afdal, yang terbaik yang kita nak selawat. Oi, dia kata tu macam-macam orang kempen selawat tu selawat. Kita kata biarlah orang nak kempen apa pun, tetapi selawat yang kita nak baca iaitulah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat yang mulia ketika mereka datang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli?" Macam mana kita nak selawat? Maka Nabi ajar, "Qulu." Nabi kata. Maka kata Ibnu Hajar, inilah selawat yang paling baik, yang paling afdal, sebab Nabi SAW tidak akan pilih untuk dirinya, untuk umatnya, kecuali yang terbaik. Kalau ada orang dakwa selawat dia terbaik, sekali baca selawat aku ni lebih daripada baca Quran, itu semua tu, selawat tu baik, tapi menetapkan kelebihan ataupun mendakwa yang pelik-pelik itu yang tak baik. Selawat dan selawat. Selawatlah. Tapi menetapkan, baca selawat aku ni mengatasi baca Quran. Siapa dia cakap? Kalau setakat orang tu cakap, orang ni cakap, semua orang boleh bercakap. Tapi faksi kita berasas kepada dalil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang kesembilan, Nabi SAW dan semua para Nabi alaihimussalatu wassalam hidup di situ Tuhan mereka sebagai kehidupan di alam barzakh. Di alam lain. Dia hidup tapi alam lain. Dia tak ada makan minum, tak ada apa dah. Hidup cara dia. Lebih sempurna dan lebih tinggi daripada kehidupan para syuhada. Mana orang syuhada pun hidup juga. Tapi Nabi lebih aula, lebih tinggi. Namun kehidupan mereka bukan seperti kehidupan di dunia. Ia merupakan suatu kehidupan yang tidak dapat, yang tidak kita tidak mengetahui kaifiatnya, caranya, bentuknya. Tidak boleh dibuang perkataan mati daripada mereka. Hidup tapi dia panggil mati. Hidup mereka mati tapi hidup cara dia di alam barzakh. Itu yang kita sepatutnya. Ini kita nak samakan orang yang mati dengan hidup tak boleh lah. Nak pergi minta tolong orang mati lah apa benda yang duk viral sehari dua ni. Kita kata tak usahlah ajar masyarakat yang pelik-pelik. Kita ajar yang baik-baik lah, yang sahih lagi senang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qad harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya alaihi wassalam. Allah Taala harrama makna tidak benarkan, tidak mengizinkan apa dia bumi daripada makan jasad para nabi. Maknanya jasad nabi ini tak hancur. Bahkan ada juga orang lain pun yang tak hancur. Orang Allah Taala beri kemuliaan kepada dia, jasad dia tak hancur. Bila jasad tak hancur, kain kapan dia pun tak hancur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hadis ini rawahu Abu Daud dan An-Nasai bahawa para nabi jasad dia tidak dimakan oleh tanah. Dalam hadis lain, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim yang mengucap salam ke atasku, kita kata assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, kecuali Allah Taala mengembalikan ruh kepadaku supaya aku menjawab salam. Hadis riwayat Abu Daud. Maknanya, boleh katakan orang akan bagi salam kepada Nabi ini setiap masa. Kita sini malam, orang di Mekah cerah lagi. Mekah dengan kita malam, mungkin orang di benua lain cerah. Maknanya ada je orang selawat. Ada je orang bagi salam. Jadi Nabi kita sentiasa hidup di alam dia. Di alam barzakh dia panggil. Bukan di alam seperti yang kita hidup sekarang ni. Jangan samakan orang hidup alam barzakh dengan alam yang kita hidup sekarang ni. Tak sama. Yang ke-10. Antara tanda menghormati Nabi SAW ialah tidak mengangkat suara ketika bersamanya semasa hayatnya. Demikian juga ketika memberi salam kepadanya di kuburnya. Jadi kita pergi kubur jangan duduk sengih-sengih. Kadang-kadang kita rasa malu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi duduk sengih-sengih, duduk buat live video live kat situlah. Duduk gambar-gambar. Kalau Nabi hidup orang tak buat perangai lagu tu. Ni kita ni macam terlebih sangat dia punya, terlalu viral sangat. Nak ke konten sangat ni. Kubur Nabi pun jadi bahan kekontengan juga. Nyanyi. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa berucap dengannya, dengan Nabi. Sebagaimana sebahagian kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan sebahagian yang lain. Jangan duduk derah-derah. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya sedang kamu tidak menyedarinya. Surah Al-Hujurat ayat 2. Kehormatan Nabi SAW selepas wafat sama seperti kehormatan semasa hidup baginda, maka kita wajib menghormatinya sebagaimana generasi pertama, generasi sahabat telah melakukannya. Semoga Allah meredai mereka semua kerana mereka benar-benar mengikuti semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amat jauh daripada menyalahi ajarannya atau mereka-reka ajaran yang tidak ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergi kubur hari ni kat pelik lah. Kalau tengok orang Arab ni, dia boleh masuk buka pagar kubur tu, dia bertempik. Bunyi main lidah tu macam majlis kahwin dia buat. Kita kata ini tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sama juga nih orang buat majlis-majlis ni. Nak majlis nasi macam dia panggil ya Muhammad dengan lagu dengan muziknya dengan pecampur penyapur laki-laki perempuannya. Kita kata apa keselawatan apa yang dibuat ini? Dari mana sumbernya selain daripada mengikut hawa nafsu semata-mata tapi berselindung di sebalik nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Yang ke-11, mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum, ahli keluarganya, isteri-isterinya, ummahatil mukminin, menyokong dan mempertahankan mereka semuanya. Mana kalau orang mari kutuk sahabat, wajib kita pertahankan. Kalau jumpa orang puas Syiah kutuk sahabat, tuan-tuan jangan diam, kita lawan. Berhati-hati daripada memperkecilkan kedudukan mereka, mencela atau membuat tuduhan jahat terhadap mereka. Kerana Allah SWT telah meredai mereka semua dan memilih mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan ke atas umat ini menyokong dan membela mereka. Firman Allah Taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Maksudnya dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari kalangan orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iman dan taat. Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka pula redha terhadapnya. Jadi kenapa kita pula tak sayang pada mereka? Allah bagi anugerah pada mereka radhiyallahu anhum. Tiba-tiba kita pergi kutuk sahabat, kita kata la. Surah At-Taubah ayat 100. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bagi peringatan keras. La tasubbu ashabi. Mu jangan maki sahabat aku sekali-kali, jangan. Fawallazi nafsi biyadih, law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hmm. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, walaupun kamu beri nafkah infak emas sebesar bukit Uhud, nescaya tidak sama dengan nafkah yang mereka berikan secupak atau setengahnya. Nak banding hak Nabi tak akan sama. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggalakkan orang-orang yang datang selepas mereka agar beristighfar, meminta ampun untuk mereka dan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadikan dalam hati mereka perasaan yang tidak baik terhadap orang-orang yang beriman. Firman Allah Taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman." Dengar ni, doa ni kita kena ambil ni. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki, dendam, benci terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu ya Allah. Jadi kalau kita tengok hari ni kak, yang jadi bahan kebencian sama-sama kita, benci pada orang yang beriman. Hidup saya kau apa ni puak-puak kafir, walaupun ada setengah kafir yang mengaku dia ni duta Tuhan ke atas bumi Malaysia ni pun ada juga orang sayang. Nak kata apa? Hei, ini masalah yang berlaku pada kita sekarang para jemaah sekalian. Perkara yang ke-12, jauhi daripada bersikap melampau. Dia panggil ghulu, melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang demikian boleh menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda telah memberi amaran kepada umatnya daripada bersikap melampau terhadapnya dan berlebih-lebihan dalam memuji dan memujanya dengan meletakkan martabaknya lebih tinggi daripada martabak yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda. Martabak yang hanya layak bagi Tuhan pencipta Azza wa Jalla, ada manusia pergi pasangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata itu melampau. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana Muhammad bin Abdullah
amdullahi wa rasuluh. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Maksudnya, sesungguhnya aku ini Muhammad bin Abdullah, seorang hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah, aku tidak suka kamu mengangkatku lebih daripada darjat yang Allah berikan padaku. Jangan angkat lebih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dia, kepada umatnya, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu bersikap melampau memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani melakukan terhadap Nabi Isa anak Maryam. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi puak-puak Kristian dia puji Nabi Isa melampau-lampau sampai jadi anak Tuhan. Kita kata ini cukup berbahaya. Tidak boleh berdoa meminta sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memohon bantuan dengannya selepas Nabi kita wafat. Kalau kita kata ada khilaf pun kita tak payah. Nabi tak suruh minta dengan dia, Nabi suruh minta dengan Allah Taala. Sebagaimana hadis Ibn Abbas, wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Nabi kata bila mu nak minta, minta dengan Allah. Minta pertolongan dengan Allah. Tak payah minta dengan Nabi. Nah, Nabi sudah wafat. Tidak boleh melakukan tawaf mengelilingi kuburnya, bernazar atau mengorbankan haiwan untuknya, kerana sebuah tersebut membawa kepada kesyirikan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jangan. Sedangkan Allah Ta'ala telah menegah daripada melakukan sebarang ibadat kepada selain daripadanya. Sebaliknya pula, sesiapa yang tidak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perasaan benci kepadanya, memperlekehkannya, memandang hina kepadanya, atau mempermain-mainkannya, akan membawanya kepada riddah murtad, terkeluar daripada Islam dan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk gurau main. Firman Allah Ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, patutkah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kamu memperolok-olok dan mengejek-ngejek? Jangan kamu berdalih dengan alasan-alasan dia dusta, kerana sungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Surah At-Taubah ayat 65-66. Jadi cerita ni panjanglah kalau kita nak cerita. Kan? Kalau tengok dalam tafsir kita surah At-Taubah, ayat ni cerita kepada golongan munafikin yang duk perli main. Hina Islam, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sebenar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah dengan mengikuti petunjuk yang dibawanya dan melaksanakan sunnahnya serta meninggalkan semua perkara yang menyalahi ajarannya. Baru betul. Ini cinta ke Nabi tapi hak Nabi suruh buat tak buat. Cinta apa lagu tu? Dia panggil cinta palsu. Lagu tu. Ayat yang kita baca tadi, qul in kuntum tuhibbullah fattabi'uni. Kalau betul-betul mu sayang Allah Taala, ikut aku. Surah Al-Imran ayat 31. Kita wajib bersifat sederhana dalam menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melampaui batas dan tidak pula merendahkan martabatnya. Jangan sekali-kali menjadikannya bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan al-uluhiyah dan jangan pula mengurangkan haknya dan pangkat ketinggian yang Allah Taala berikan kepadanya. Kita wajib mencintai dan mengasihinya dengan mengikuti syariat yang dibawanya dan beramal di atas landasan petunjuk sunnah dan mengikut jejak langkahnya sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-13, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlaksana kecuali dengan membenarkannya dan beramal dengan semua ajaran yang dibawanya. Inilah makna taat kepada Nabi. Nabi suruh tak buat, apa dia taat? Kerana taat kepada perintahnya berarti taat kepada Allah, dan menderhakainya bermakna menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, dengan terlaksananya pembenaran dan ketaatan kepadanya, maka terlaksanalah iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita, iaitu kewajipan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku yang ringkas ni ada 13 perkara. Adapun tanda-tanda cinta pada Nabi ada 10 perkara. Anda dah letak di akhir buku Tahzibus Sirah ini. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Tamatlah perbincangan kita.
InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk pada rukun yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Rukun yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Kita kata Alhamdulillah. Baiklah, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.